Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kali ini kita dah masuk chapter yang kedua, iaitu multiple integrals. Ini adalah lanjutan dari previous chapter, di mana chapter yang sebelum ni kita dah lihat multivariable function, okey, ataupun function of several variables, di mana kita dah lihat dari kita cari dia punya domain, range, kemudian macam mana dia punya lakaran 3D. So nak lakar 3D tu kita kena lakar dulu dia punya level curve, dapat juga lihat dia punya contour line, dan kemudian kita belajar pula macam mana nak cari limit, dan akhir sekali yang sebelum ni kita dah tengok macam mana nak differentiate function of several variables. So kita fokus kepada partial derivative. So ada pelbagai kemudian ada dalam partial derivative tu ada beberapa perkara lah. Okey, sekarang kita masuk kepada chapter yang kedua. Chapter yang kedua ni sebenarnya lanjutannya dekat mana? Sebab kalau dalam function biasanya kita kena dah differentiate, kita ada integration pula kan. So ini chapter ni lah kita nak integrate function of several variables. So dia akan melibatkan multiple integrals. Jadi sebelum kita pergi kepada chapter ni lah, jadi kita lihat dulu apakah typical symbols yang biasa kita guna lah. So saya pasti awak kenal sangatlah simbol yang pertama ni. Ini adalah single integral yang biasa kita guna sebelum ni. Okey, yang dalam chapter ni yang banyak kita akan guna adalah dua ni yang ada dua lengkuk ni, iaitu ni adalah double integrals. Kemudian yang ada tiga lengkuk ni, ini adalah triple integrals ya. Okey, dan kalau ada pula huruf-huruf dekat sini. So kalau katalah untuk yang ni, ini mungkin saya tak pasti awak pernah jumpa ataupun tak, tapi kalau single integral dengan C ni, maksudnya kita punya integral ni over the curve C. Maksudnya kan single integral ni biasa kita ada curve. So curve tu kita tak boleh tahulah dari point mana, point A sampai point B kan, dia punya curve tu. So dia nak integrate dia tu, kita integrate dalam point A sampai, dan AB tu masuk dalam dia punya limit of integration ni lah. Okey, ada dua lagi, iaitu double integration dengan triple integration ni. Dia ada pula R dekat sini, maksudnya dia ada pada R ni, maksudnya double integral ni integral over the specific region, over the region R. So sekarang untuk double integral kita ada region ni biasa melibatkan region dalam 2D sebab untuk double integral So kemudian kita ada pula triple integrals G. Ini maksudnya triple integrals over the solid G. Ini description, sebab tu that's why dia punya simbol, kalau simbol macam ni description dia adalah integrals over a specific domain lah. Domain ni depends pada ni, macam ni curve, region dan juga solid kan. Okey, saya pasti yang ni awak dah biasa sangat lah. Ini maksudnya integrate from A to B. So ini definite integral untuk single integral. Untuk double and triple integral juga kita ada definite integral yang ni. So kalau tengoklah integration dia pada terhadap apalah. Jadi kita masuk dia punya limit of integration ya. So ini kita panggil iterated double integrals kalau untuk yang double integral ni, dan iterated triple integrals untuk triple integrals ya. Okey, ini simbol-simbol dia yang memang banyak kita akan lihat dalam chapter ini. Okey, sekarang saya buat summary ya, apa dia punya dalam multiple integrals ni, apa yang kita akan lihat. Yang pertama kita akan lihat double integrals. So double integrals tadi yang ada dua lengkuk tadi kan. So double integrals ni ada dua koordinat yang kita akan lihat. Yang pertama Cartesian coordinate, yang kedua adalah polar coordinate. Cartesian coordinate ni biasa, koordinat biasa yang kita biasa guna, iaitu koordinat x, y. Itu koordinat Cartesian coordinate ya. Ada satu lagi koordinat untuk double integral ni, iaitu polar coordinate. Polar coordinate ni apa, nanti saya explain later masa kita masuk polar coordinate ni. Tapi polar coordinate ni dia punya koordinat dia adalah R dengan theta. Apa R apa theta tu nantilah ya. Okey,
Kemudian ada yang kedua, kita tengok triple integral. Triple integral sama dengan double integral. Yang pertama kita akan lihat Cartesian coordinate dulu. Cuma untuk triple integral, sebab ada triple integral ni ada 3 lengkuk kan. So ada 3 lengkuk, maksudnya kita nak integrate tu ada 3 variables. Jadi dia akan melibatkan 3D biasanya. So ini dia kalau Cartesian coordinate dia ada 3 point lah. 3 point coordinate tu iaitu x, y dan juga z. Okay. So yang kedua adalah cylindrical coordinate. Cylindrical coordinate dia adalah cylindrical coordinate adalah identical dengan polar coordinate. Cuma cylindrical coordinate untuk 3D. So dia kalau polar tadi saya sebut r dengan theta kan. Kalau cylindrical dia r, theta, satu lagi dia ada z. Okey. Dan yang terakhir, koordinat yang terakhir adalah spherical coordinate. Okey. Spherical coordinate ni kita tak akan lihat untuk awak punya untuk semester ini. Okey. Sebenarnya sahabat cylindrical pun sepatutnya dah boleh faham lah. Kalau untuk triple integral, double integral, triple integral ni kita boleh integrate dalam beberapa koordinat ni. So kalau spherical coordinate ni, dia sebenarnya koordinat dia dia base dia adalah sphere. Okey, cara kita nak ambil koordinat tu adalah kita lihat sphere. Dia punya tu koordinat tu base dia sphere. So ini tak ada. Ni kita akan lihat sampai cylindrical coordinate saja. Okey. Dalam multiple integral ni juga, selain daripada double integral, triple integral yang kita integrate seperti biasa, kita akan lihat application dia dalam beberapa ni lah. Yang pertama yang kita akan lihat adalah yang saya akan tunjukkan adalah dalam area dan juga volume. Dan nak cari area, kita boleh guna double integrals. Dan nak cari volume pun kita boleh guna double integrals dan juga triple integral. So macam mana tu, dia ada dia punya formula dia. Okey, yang dua lagi application ni iaitu surface area dengan mass. Surface area ni bila kita ada 3D solid kan, selain daripada volume dia punya sepadu kita boleh cari, kita juga boleh cari dia punya surface area, luas permukaan bagi solid tu. Okey, so macam mana dia punya formula lah. Dan satu lagi mass untuk solid juga. Jadi surface area dengan mass ni saya tak tunjuk, tapi ini saya dah masukkan dalam awak punya assignment. So dia punya, sebab ini menggunakan formula sahaja. Dia ada formula, dia nak cari surface area ada formula, nak cari mass ada formula. Tapi basic untuk double integral dan triple integral saya dah cerita sebelum tu lah. Kita dah tengok, dah ada explanation dia lah. Okey, itu sahaja untuk chapter ini. Okey, so sekarang saya nak pergi kepada projection dia pula. Okey, since kita akan guna 3D, banyak guna 3D nanti, maka masa kita nak integrate tu yang penting adalah dia punya projection dia. Iaitu projection tu apa? Kalau kita ada 3D graph ni, maksudnya kita nak project kita punya ni pada, nak jadi dia, nak lihat dalam bentuk 2D lah. Katalah kalau kita pandang dari depan ni, front view ni, so projection dia dalam 2D dia lebih ni kan. Okey, dalam kita nak integrate pun kita perlukan projection ni. Cuma sebab kita ada dia punya paksi, jadi kita akan consider projection bagi solid tu pada XY plane ataupun XZ plane ataupun satu lagi YZ plane. So kalau awak ingat lagi masa kita sketch yang 3D graph tu, so kan ada koordinat, ada, kalau ingatlah saya tunjuk okey, kalau awak ingat lagi lah, nanti saya tunjuk dia punya cara dia nantilah masa kita tu. So kalau ingat lagi, kita ada X, Y dan juga Z kan. Okey, ini XY ni, ini yang kita panggil dia adalah XY plane kalau XZ yang ni lah, kalau YZ yang ni ini YZ. Okey, apa maksud projection tu tadi? Iaitu cara kita tengok kita punya graph tu tadilah. Contoh saya bagi contoh. Okey, katalah kita ada silinder. Okey, silinder.
Okey, dalam yang kan kita dah sketch yang sebelum ni. Okey, kalau kita pandang silinder ni dari atas, maksudnya projection kita nak buat pada X dengan Y lah. Maksudnya kita akan nampak circle dekat sini, betul tak? 2D dia jadi circle. Maksudnya dalam integration nanti projection untuk 2D dia adalah circle. Okey, kalau kita lihat dari arah sini kan, Y positif ni, kita akan nampak bentuknya apa? Bentuknya dia pada XZ dekat sini. So bentuknya bentuk segi empat lah, betul tak? Itu maksud projection-nya. Projection ni kalau pandai tengok lah, kita senang nanti dia memudahkan kita untuk dapatkan limit of integration tu. Okey, tapi untuk kebanyakan contohnya, sebab nak senang kan, sebab apa, kita lihat saja projection pada XY lah. Tapi sometimes kalau betul-betul punya solid ni, bukan XY je yang senang, dia ada kadang-kadang macam ni lah. Kalau XY, kalau tengok pada XY dia jadi circle kan, tapi kalau awak tengok pada YZ dia jadi segi empat. Segi empat ni kalau bila kita dah belajar integration nanti, double and triple integration nanti, kalau region yang segi empat tu memang senang, kita nak ambil limit dia senang. Okay, compact tu yang berbentuk circle ataupun yang ada lengkung-lengkung, memang itu agak susah lah, tapi doable, maksudnya kita boleh buat. Okay, dan kita masuk kepada double integrals. Jadi nak masuk kepada double integrals tu, sebelum kita pergi lebih jauh, jadi saya nak terangkan dulu macam mana kita nak integrate, nak buat integration tu. Okey, pergi kepada example. Jadi dalam example ni ada banyak example ya, tapi tak semua kita akan lihat lah. Ada example yang saya akan tinggalkan untuk awak buat dan submit. Okey, kita buat sama-sama lah. So untuk double integration ni kita tengok mula-mula macam mana nak evaluate double integrals. Right, kita tengok dulu. Okay, okay pertama sekali yang awak kena tahu, untuk integrate double integrals dan juga triple integrals, sebenarnya kita kena integrate integration yang dalam dulu. Okay, maksudnya apa ni, saya ni sikit ya. Jarakkan dia sikit. Okey, maksudnya integration kita kan ada dua ni kan, tapi kita perlu integrate yang inner integral dulu. So yang ni yang mula-mula kita kena buat. Okey, cara saya tulis, saya tak asingkan dia punya integration ya. Okay, sebab nanti masa kita belajar integration yang lain, kalau asing, kalau 3 nak asing 3 jenuh jugalah. Jadi apa yang kita buat, kita akan integrate dalam dia sambil jangan lupa tulis ya luar dia ni ya. So yang luar dia ni kekalkan saja, fokus yang dalam ni untuk kita integrate So saya integrate 40 tolak 2xy. Sekarang nak integrate terhadap apa? So depends pada awak punya D ni apa. So kalau dy, awak integrate y. Kalau dx, integrate x. So dy maksudnya integrate y. Kalau selain dari y, kita anggap sebagai constant. Macam mana anggap sebagai constant ya? Apa yang dikatakan kita anggap sebagai constant? Contoh kita ada integration, constantnya ada 2 dx. Okey, kalau integrate 2 dx jadi apa? 2x, betul tak? Ini katalah dari a sampai b. So 2x a sampai b. Betul tak? Betul? Ini maksudnya kita anggap sebagai constant. 2 ni kita tak ubah apa. So constant kita tak berubah. Macam mana kalau ada y pula? So macam ni contoh dekat sini, 40 integrate with respect to y. So ini kalau x jadi 2x, kalau 40 jadi, kalau tak ada y jadi 40y minus
Okey, 2xy dy. Apa yang saya kata tadi, kalau selain dari variable selain dari y yang kita tengah integrate tu, kita assume dia sebagai constant. So x ni kita assume sebagai constant, kita tak ubah apa yang berubah hanya apa? Hanya y saja. So yang dia jadi apa? 2x y squared over, sebab y kuasa 2 bahagi dengan 2, dia punya integration. 2, now limit dia adalah from 2 to 4. Ini tadi kan kekal dia kan dx. Kita tak kacau yang luar ni lah, tulis balik je lah ya. Settlekan yang dalam ni. So yang dalam ni dia jadi apa? 40 y minus, ini dah tak ada kan. Nah, ini kalau dah biasa tadi tulis ke atas tu pun terus tak apa. xy squared from 2 to 4 dx. Biasalah untuk yang pertama ni memang saya akan buat one by one. Lepas tu saya skip lah dekat sini sebab ini kita dah nampak ya, bahagi je kan. Okey, saya tekan dalam tu dulu. Okey, 40. Okey, 2 dengan 4 ni nak substitute dalam apa? X ke Y? Nak substitute dalam apa? Awak tengok, awak integrate pada apa? Integrate pada apa dekat sini? Pada Y. So kalau integrate pada Y, mesti substitute dalam Y lah. Substitute dalam yang awak integrate ni tadi. So substitute dalam integrate Y kan. So ini substitute dalam Y. So yang bila substitute dalam Y, so ni jadi apa? 160 kan, masuk dalam Y 160 lah kan, tolak masuk dalam Y. So 4 kuasa 2 16 lah, 16x minus ni ada 2 ya, jangan lupa pula 2 bawah tu. So 80 minus 2 kuasa 2 4x dx. So saya tekan dalam ni. Settlekan integration yang dalam ni. So dapat apa? Simplify 160 tolak 80 lah. Negatif 16x tambah 4, so negatif 12x dx. Okey, sampai kat sini integration dia macam biasa. So integrate saja. 80 ini dah jadi single integration ya. So integrate macam yang belajar sebelum lah. So 80 x minus 12 x kuasa 2 per 2, so 6 x kuasa 2. So ni 80 tadi ya. Dia punya limit lah dari 1 sampai 3. So ini dapat berapa ni? 188 tolak 74. So tinggal 100 berapa ni sebenarnya? 80x tolak 6x kuasa 2. Oh, 186 ni patutlah. Saya tengok 186 tolak 74, ini adalah 112. Okey. Okey, yang ni saya nak tunjuk macam mana ini sampai dekat sini. Boleh check jawapan awak guna kalkulator. Ini saya pasti awak semua dah tahu dah. Masa masa Maths 1 lagi. Kalau saya memang dah ajar untuk saya punya kelas. Ada juga pelajar yang dah tahulah. Ini kita boleh guna kalkulator sahaja untuk check answer. Even dalam Maths 3 ni, okey, ada satu, kalau melibatkan polinomial yang panjang tu, biasa saya minta pelajar terus masuk dalam kalkulator. Sebab kita tak nak check sangat punya technique of integration dekat sini. Sebab apa? Bukan apa, sebab kita nak tengok yang penting sekarang. Yang ni senang lah sebab kita dah bagi dia punya limit, betul lah. Tapi ada soalan nanti limit tu kena cari sendiri. Yang penting limit tu betul. Bawah ni sampai kat sini biasa saya minta pelajar masuk kalkulator. Tapi saya ajar dulu nak guna kalkulator ni macam mana. So ini guna kalkulator macam mana? Mana kalkulator? Okey, kalkulator ni kalkulator ES. Kalau ada MS, dia sama je sebenarnya. Tapi sebab ES ni dia ada display integration terus. Yang MS nanti saya tulis dia punya ni lah, dia punya beza dia sikit je pun.
Okey, so yang ni katalah kita ada 80 tolak 12x ni ya. Jadi nak integrate dia, kita klik button integration ni. So integration, masuk 80 minus 12 12x. Okey, tengok awak perhatikan dalam kalkulator awak dia ada dx. Kalau ms dia tak ada tulis d apa kan, tapi dalam ms nanti dekat button ni dia ada tulis dx. Okay, so make sure variable yang awak guna dekat sini adalah variable x. Kalau guna variable lain, nanti dia bagi kosong. Okay, dia tak boleh nak integrate. Boleh dia nanti integrate kat sini, dia bagi kosong lah. Okay, lepas tu ni masukkan x. Mana nak dapat x? So perhatikan dalam kalkulator awak dia ada button yang warna pink ni kan. So warna pink ni macam mana nak call dia, kita guna alpha ya. So alpha ambil x, alpha x itu 80 tolak 12x dx. Jadi limit dia dari mana? 1 until 3. So equal, so dia bagi 112. So betul lah yang kita cari tadi, 112. Okey, kalau kalkulator ms pula, ms nanti masa dalam kalkulator tu dia akan keluar integration bracket. So awak masuk macam biasa, 80 minus 80 minus 12x. Okey, nak masuk limit dia dekat mana? Sebab ni tak boleh masuk limit. So klik comma. Okey, masuk limit, lower limit. So berapa? 1 lower bound tu lah untuk limit dia. Dan comma, masuk upper limit 3. Kalau nak tutup benda bracket dekat sini. Actually kalau tak nak tutup, terus tekan equal pun boleh. Dan tekan equal dapatlah dia punya integration. Ini calculator ms 5 Casio 570 ms. Kalau guna kalkulator lain boleh jugalah. Kena explore macam mana. Sama dia biasa, normally dia sama, klik sana sini tu, lain-lain sikit lah. Okey, faham? Kita tengok ini example pertama. Dan kita tengok example yang kedua. Example yang kedua ni, apa yang beza dengan example yang pertama ni adalah, kalau lihat dia punya limit of integration. Okey, untuk first example ni nombor biasa je 1, 3, 2, 4. Tapi untuk example yang kedua ni ada pula lah y ni, dekat sini ni y ni. Ni nampak ada y over 2 ni. So apa kita nak buat dengan y over 2 tu? Jadi saya jarakkan sikit lah. Sama je cara dia dengan yang tadi. Kita kena integrate inner integral dulu, integrate dalam dia dulu. Ini ada y tu pun tak apa, integrate dalam dia dulu. Habis y ni nak buat nak jadi apa nanti? Nanti dalam working solution nanti kita tengok lah. Senang saja, sama, boleh try lah. So sekarang dalam dia adalah dx. So integrate with respect to x. Jadi yang tinggal dekat sini, sebab kita integrate x so 6x kuasa 3 y ni tak usik lah, sebab dia kisah kita integrate x per 3 from 2 until y over 2 dy. Dan 1, 5 dan 3, 2 yang tinggal dekat sini apa? 2x kuasa 3y kan, dari 2 sampai y over 2 dy. Okey, nak ganti dalam apa? Nak substitute dalam x ke y? Tengok awak integrate apa tadi? Integrate x, betul tak? Integrate x, jadi kena substitute dalam apa? Dalam x lah. Ingat, kalau integrate y kena substitute dalam y. Kalau integrate x kena substitute dalam x. Depends pada kita punya integration. 1 until 5. So substitute dalam x, kita dapat dekat sini 2 y. Ini y, yang y tadi tu kita substitute macam biasa saja. Kalau nombor, masuk nombor lah. Kalau ada y, masuk y lah. Y per 2 kuasa 3 tadi kan, sebab substitute dalam x, y. Dan serta yang tu minus 2 kuasa 3 y. Okay, so kita dapat 1 until 5 2 kuasa, ini y kuasa 3, 2 kuasa 3, 8 ya. So sini kita ada y kuasa 3 kali y kuasa 4 per 4.
minus ni 2 kuasa 3, so 8 kali 2 16 lah, 16 y dy. Okey, dan integrate with respect to y. So ini kita dapat y kuasa 5 per 20 atas sikit lah. Y kuasa 5 per 20 minus ni y kuasa 2 per 2, so 8y. Okay, from 1 until 5. Okay, boleh kira macam biasalah. Okey, ini saya nak tunjuk awak macam mana saya ini boleh masuk dalam kalkulator jugalah. Ini kalau pandai guna, kalau dia punya variable dia banyak kan, 5, 4, 3, 2, 1, daripada awak masuk satu-satu tu, boleh terus masuk dalam kalkulator dan kita kurangkan kita punya kesilapan lah. Okey, saya tunjuk dekat sini macam mana. Okey, kita ada y kuasa 5 per 20 tolak 8y kan. Jadi kita masuklah y kuasa 5 alpha tadi kan, alpha y lah. Tak nak guna y pun tak apa, sebab ini tak ada dalam integration lah, boleh guna apa variable. Tapi untuk tidak mengconfusekan, saya guna y jugalah. So y kuasa 5 to the power of 5 over 20, okay, minus 8y, 8 alpha y. Okay, nak buat apa ni? Pertama kita nak substitute 5 kan. So awak calculate lah. Dia tanya y berapa? Nak masuk berapa? 5. Sama dengan okay, dia bagi 465 per 4. Bolehlah tulis. Maksudnya bila ni bila 5 dia adalah 465 per 4 tolak. Okay, mana kalkulator tadi? So calculate, baru dengan y berapa pula? Y1 sama dengan negatif 159 per 20. Okey, kejap saya rasa ada salah kat sini. Ni 16, ini 8y kuasa 2 kan. Okey, maksudnya ni salah lah. Semula kalkulator tadi boleh baiki kalkulator awak. So saya masukkan kuasa 2 kat sini dan calculate sama macam tadi lah, calculate pada 5. Tengok cepat je kan, tak payah kita kira balik semua kan. Dapat berapa? Negatif 125 per 4 ya. Negatif 175 per 4 minus, kalau 1 tadi calculate bila y1 sama dengan ni, boleh guna kalkulator awak negatif 159 per 20. Okey, ni sama dengan berapa? Kira lah, negatif 179 per 5. Negatif 179 per 5 atau berapa ni? Negatif 35.8. Mana-mana jawapan sama ada fraction ni pun ataupun point, dua-dua dikira. Okey. Okey. Dua contoh. Contoh yang ketiga ni, saya nak awak jadikan dia sebagai homework. So nanti saya bagi tahu bila kena hantar lah. Yang C ni jadikan sebagai homework. Saya kumpulkan nanti, tengok homework ni macam mana cara nak hantar, nanti saya explain dalam grup Okay. Ini saya bagi siap-siap dia punya answer. Ni jawapan dia 1/12. 1/12. Okey. Ini nanti ada melibatkan substitution. Buat dulu. Use substitution, ingat baliklah. Buat dulu. Nanti saya terangkan saya bagi dia punya working solution dia. Okey. So untuk kemudian untuk seterusnya saya continue pada next video. Kita stop dulu dekat sini. So terima kasih.